Halo, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Hari ni kita akan bercakap pasal sebuah filem seram. Filem yang aku tonton dekat Netflix. Okey, filem ni entahlah agak mengecewakan sikit, tapi dah aku nak bercerita, aku ceritalah juga. Okey, ceritanya ialah aku akan bercakap pasal filem Aftermath. Okey, sebuah filem pada aku boleh simpulkan sebagai grade B lah kot. Sebab filem ni katanya based on true stories, tapi cerita dia tak adalah true story mana. Okey, tapi sebelum aku cakap lagi pasal filem Aftermath, okey, kita akan intro dulu. Okey, baik, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih lah kepada siapa-siapa yang dah subscribe channel ni. Dan kalau siapa yang dah view, dah tonton video-video aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, dalam video kali ni kita akan bercakap pasal filem Aftermath. Aftermath ni adalah sebuah filem Netflix. Okey, aku tak tahu dia Netflix original atau tak, tapi filem ni tak ada bunyi tedum dekat tu kan. Okey, so aku pun layan sebab filem seram kononnya. Okey, dan ceritanya ialah berkisar pasal seorang lelaki. Dan ni kerja dia ialah cuci tempat jenayah. Okey, maksudnya ada jenayah penembak ke, ada orang mati bunuh diri ke apa, dia ialah ditugaskan untuk membersih darah-darah ni lah. So one day ditugaskan untuk bersihkan satu tempat kejadian, satu tempat pembunuhan. Dan dia ni ada hubungan dengan isteri dia yang tak berapa nak bagus. So kebetulan orang yang tempat dia bersihkan tu nak jual rumah yang terjadinya pembunuhan tersebut. So demi nak fix dia punya hubungan antara isteri dia, so dia beli rumah tersebut dan masuk ke situ. So dia tak kisah sangat lah pasal dalam tu ada pembunuhan apa semua kan, sebab apa yang dah berlaku biarkan berlaku. Okey, tetapi bila dia stay dalam rumah tu, dia perasan ada something wrong. Macam ada orang sedang memerhati. Dia rasa macam ada rumah tu ada entiti, ada roh yang sedang macam tak tenang dan mengganggu dia orang. So persoalan dia ialah, adakah rumah tu ada hantu ataupun sebenarnya ada something else yang tidak diketahui sebelum dia beli rumah tu. Itu je lah cerita dia. Kalau nak tahu ending cerita ni, kena tengok lah. Okay, tapi aku nak bagi tahu yang filem ni memang bukan sebuah filem yang bagi aku cukup cantik dan cukup best. Sebab apa? Sebab pada aku elemen twist filem ni memang sangat-sangat biasa. Memang sangat-sangat tak adalah hebat mana. Sebab benda tu dah aku biasa tonton. Aku ingat lagi cerita apa tak tahu yang lebih kurang macam ni lah juga. Okey, lebih kurang macam ni lah juga. Tapi elemen twist dia tu pasal someone else staying in that house. Ya, aku ingat cerita Doorlock, cerita Korea, Doorlock. Lebih kurang sama lah cerita Aftermath ni dengan Doorlock. Tapi Doorlock tu dia punya cerita lain sikit, tapi the same twist dan juga the same feeling. Macam tu lah kan. Bayangkan kalau kata dalam rumah kita sebenarnya ada someone else yang stay dekat dalam rumah tu, tapi kita tak tahu dia ada dalam tu. Seram tu kan. Sebab tu aku macam okey lah, aku okey dengan dia punya idea tu, tapi the way the execution, the way dia present filem ni memang agak-agak kurang menyenangkan lah. Sebab filem ni macam okey lah, adalah babak-babak seram dia tu, babak yang nak menimbulkan misteri, nak menimbulkan rasa seram tu. Tapi kebanyakan babak-babak dalam filem ni diimbangkan dengan kurang baik lah. Sebab ada babak yang lebih paparkan tentang hubungan dia orang antara suami isteri yang agak goyah tu. Dan kemudiannya ada elemen penyiasatan dan elemen seram tu kadang-kadang dia tenggelam timbul. So benda tu yang menjadikan Aftermath ni sebuah filem yang agak kurang menjadi. Dan apabila twist tu mai pun, aku tak rasa macam wow, feeling tu tak sampai. Sebab the way they tell the story, dia sangat-sangat straight dan tidak terlalu cantik. Macam tu. Dia bukannya nak kata filem ni tak best sampai betul-betul tak best. Tak. Dia macam the way they execute
the twist, the whole story, dia macam terlalu simple dan terlalu santai, dan dia macam tak ada sesuatu yang X factor. Macam tu. So benda tu menjadikan aku rasa filem ni memang agak kurang hebat lah kan. Dan dia claim filem ni based on true stories, tapi aku tak percaya mana lah yang filem ni adalah claim on true story. Dia just macam nak gain attention from us. Dan korang percaya tak kan ni true story? Aku rasa tak. Memang tak pernah berlaku pun kan. Dari segi visual, kalau nak bercakap pasal filem ni, aku rasa visual dia sangat-sangat biasa. The way they execute the jump scare, the horror scenes, benda tu pun macam tak ada yang unik. So aku rasa macam okey sahaja. Dan lakonan pun aku rasa tak adalah cantik, dan ni just so. So kalau siapa yang mungkin minat dengan typical horror movie tapi nak tengok twist yang mungkin korang tak pernah tengok, cerita Doorlock kan, yang cerita Korea tu, bolehlah tengok Aftermath. Cerita dia lebih kurang saja, tapi bukan inspired by lah. Dua-dua ni asing, tapi the idea tu lebih kurang sama kan. Dan aku boleh katakan yang satu benda yang menyebabkan aku kurang suka filem ni ialah dia punya penceritaan. Sebab kadang-kadang terlalu bosan lah, sebab nak cerita pasal horror, pasal something yang mysterious, tapi kadang-kadang dia lebih fokus kepada drama antara suami isteri itu sendiri. So benda-benda tu macam tak balance, dan macam aku cakap tadi, itu yang adalah faktor utama menyebabkan aku kurang suka dengan filem ni. Okay, jadi aku simpulkan filem ni adalah filem yang bosan kalau siapa yang nak tengok elemen-elemen seram. Sebab filem ni dia nak macam bermain-main dengan kita. Dia nak macam nak clue, kita nak beritahu, okay, kita ni sebenarnya ni hantu ke someone yang memang duduk dalam tu. So benda-benda macam tu dia macam nak main-main kita, tapi benda tu macam tak berjaya untuk attract kita punya attention. Sebab awal-awal filem sahaja dia berjaya macam make the clue dengan sangat-sangat bagus, tapi dekat tengah cerita tu dia dah lebih fokus kepada penyiasatan lah, lepas tu hubungan suami isteri, dan benda tu melemahkan unsur-unsur horror dalam filem ni. Okay, jadi filem ni boleh ditonton dekat Netflix. Kalau tanya aku, bintang yang aku akan bagi hanyalah 2 bintang sahaja. Nak kata teruk sangat 1 bintang tak lah kan. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Aftermath. Okay, boleh tonton dekat Netflix. Okay, kalau ada yang tak setuju dengan komen aku, boleh letak di kolom komen. Okay, so kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.